은혜 Petikan 받으실 Alkitab untuk 말씀은 khotbah adalah daripada Kejadian 제4장에서 7 ayat 4 hingga 7. Sebab 7 hari lagi aku 지금부터 akan menurunkan 7일이면 hujan ke atas 내가 bumi ini 40티아를 땅에 40 hari 비를 40 내려 malam 나의 lamanya. 진 모든 Dan kesemua 식물을 makhluk yang telah 기근에서 kujadikan itu akan 쓸어버리리라. kuhapuskan dari muka 노아가 bumi. 여호와께서 자기에게 Lalu Nuh 명하신 melaksanakan 대로 다 segala-galanya yang 진행하였더라. diperintahkan Tuhan kepadanya. 홍수가 땅에 있을 Nuh 때에 berusia 노아가 600 600세라. tahun semasa banjir 노아가 besar melanda 아들들과 bumi. 아내와 자부들과 Lalu 함께 Nuh bersama-sama 홍수를 피하여 anak-anaknya, 방주에 들어가서 istrinya dan 정결한 menantu-menantu 짐승과 perempuannya 부정한 masuklah 짐승과 ke dalam bahtera 새와 땅에 itu 기는 untuk 모든 것이 menyelamatkan diri daripada 하나님이 banjir 노아에게 yang melanda 명하신 bumi 대로 itu. 암수 둘씩 노아에게 나와 방주로 들어갔더니 아멘. 샬롬 성가대 찬양과 니시 오케스트라 연주가 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara dan saudari yang saya kasih dalam 전 Tuhan 세계 Yesus, 전국 semua 시대 anggota 성도 MAMI di 여러분, seluruh negara dan 시청전 seluruh 성도 dunia, 여러분, 전 anggota 세계 MAMI di Gereja 인터넷을 Pusat, 통해 semua yang 예배 beribadat 드리는 dalam 모든 talian di 성도 seluruh 여러분, dunia, GCN serta 방송 penonton 시청자 penyiaran 여러분. GCN. 본문 4절을 보면 Dalam ayat 4, 하나님께서 Tuhan berfirman 노아에게 kepada Nuh, 지금부터 sebab 7 hari 7일이면 lagi aku akan 내가 menurunkan hujan ke atas bumi 40티아를 ini, 땅에 40 비를 hari 내려 40 40티아 malam lamanya, dan kesemua makhluk yang telah kujadikan itu akan 너의 kuhapuskan 키운 dari muka 모든 bumi. 생물을 지면에서 쓸어버리리라고 말씀하셨습니다. Hal ini bererti bahawa 이는 penghakiman banjir 홍수 akan 심판이 berlaku 앞으로 selepas 7일 7 hari 후에 lagi. 일어난다는 뜻이지요. Sebaliknya, hal ini juga menunjukkan bahawa masih ada 7 hari yang tinggal sebelum saat penghakiman itu tiba. 아버지 하나님께서는 홍수 심판이 있기 Tuhan 전에 Bapa telah pun 이미 memberikan banyak 여러 peluang untuk 차례 bertaubat sebelum penghakiman banjir 회개의 datang. 기회를 주셨습니다. Pada setiap kali manusia tidak berpaling daripada dosa mereka dan akhirnya mereka sampai kepada penghakiman banjir itu. 취소할 수 없는 지경에 Mereka telah 이르렀습니다. mencapai tahap di mana penghakiman itu tidak lagi dapat dibatalkan. 세상을 심판하신 것이 Walaupun 아니라 Tuhan Bapa tidak segera menghakimi dunia, tetapi sekali lagi memberikan masa 7 hari. Dia memberikan tambahan hari yang sama dengan nombor sempurna iaitu 7. Di sini terletaknya keadilan Tuhan Bapa yang begitu tepat. Mengapakah hari ini disebut sebagai keadilan Tuhan? 7 hari yang diberikan oleh Tuhan itu merupakan tempoh rahmat terakhir bagi sesiapa saja mahu bertaubat dan masuk ke dalam bahtera keselamatan. Walaupun Tuhan telah memberikan masa ini, jika seseorang tidak merebut peluang itu, maka tidak ada sesiapa yang boleh menyalahkan Tuhan. Oleh itu, tempoh 7 hari ini menunjukkan betapa telitinya Tuhan memeriksa segala sesuatu. Betapa berhati-hatinya Dia mempertimbangkan setiap perkara dan betapa sempurnanya Dia memastikan bahawa hukum keadilan tidak dilanggar dalam mendatangkan penghakiman banjir itu. Sementara itu, ayat 5 menyatakan, lalu Nuh melaksanakan segala-galanya diperintahkan Tuhan kepadanya, yang menunjukkan bahawa di pihak Nuh, persiapan untuk penghakiman banjir dilakukan tanpa sebarang kekurangan dan tanpa sebarang kesilapan. Saudara-saudari yang saya kasihi, dalam Yehezkiel 18 ayat 23 tertulis, adakah aku menyukai kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah aku lebih suka dia bertaubat daripada perilakunya supaya dia hidup? Tuhan yang diperkatakan oleh dunia sangat berbeza daripada Tuhan yang sebenar, bukan? Orang dunia salah faham terhadap Tuhan dan menggambarkannya sebagai Tuhan yang menakutkan, menggerumkan, bahkan Tuhan yang jahat. Namun begitu, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang sedemikian. Adakah aku menyukai kematian orang fasik? Firman Tuhan, walaupun seseorang adalah fasik, Tuhan tidak bersuka cita atas kematiannya. Tuhan ingin menyelamatkan bahkan orang fasik, dan Dia bersuka cita apabila mereka hidup. Tuhan Bapa juga berfirman, bukankah aku lebih suka dia bertaubat daripada perilakunya supaya dia hidup? Tuhan bersuka cita apabila seseorang berpaling kembali dan hidup. Dia berkenan apabila manusia meninggalkan kejahatan
dan memilih kehidupan. 마음을 안다고 하면 하나님을 두려워할 이유도 없는 것이고 Inilah hati Tuhan Bapa. Jika kita memahami hati Tuhan Bapa ini tidak ada sebab untuk takut kepadanya. Ketakutan datang hanya kerana kita hidup dalam dosa. Tapi jika kita berpaling daripada dosa, Tuhan Bapa sangat bersuka cita. Bahkan dia berkenan akan hal itu. Itulah sebabnya walaupun dosa manusia telah bertimbun sehingga penghakiman menjadi tidak dapat dielakkan, Tuhan tetap melihat sama ada masih ada walaupun seorang yang dapat diselamatkan dan dia memberikan peluang untuk bertaubat hingga saat yang terakhir. 그래서 소돔과 고모라의 Ketika penghakiman ke atas Sodom dan Gomora, Tuhan bahkan mengutus malaikat-malaikat untuk memeriksa kota itu. Dia mencari sama ada terdapat walaupun seorang yang benar. Jika ada, dia ingin menyelamatkan mereka semua. 다 살리고자 했다. Namun begitu, tidak ada seorang pun yang benar. Demi menyelamatkan Lot dan keluarganya, 그리고 Tuhan menangguhkan penghakiman walaupun dalam keadaan yang begitu mendesak. 심판을 늦추셨지요. 니느웨 성을 심판하려 하실 때에도 마찬가지로 Hal yang sama juga berlaku ketika Tuhan berniat untuk menghakimi kota Niniwe. Niniwe ialah ibu kota Asyur. Asyur merupakan bangsa musuh Israel. Kejahatan mereka telah sampai ke hadapan Tuhan dan menurut keadilan mereka layak untuk dimusnahkan. Namun begitu Tuhan memberi penduduk Niniwe satu lagi peluang untuk bertaubat. Dia mengutus Nabi Yunus untuk memberitakan 40 hari lagi Niniwe akan ditewaskan. Ini merupakan pengumuman penghakiman dan pada masa sama pemberian tempoh rahmat selama 40 hari. Inilah peluang terakhir bagi penduduk Niniwe untuk berpaling daripada dosa mereka dan hidup tanpa dimusnahkan. Alkitab menunjukkan perkara ini berkali-kali. Contohnya dalam kitab Raja-Raja. Bahkan raja-raja yang fasik tetapi bertaubat telah diampuni oleh Tuhan dan penghakiman ditangguhkan kepada generasi yang kemudian. Oleh itu, tidak seorang pun boleh berkata, saya tidak mempunyai peluang untuk bertaubat, saya tidak mempunyai masa untuk berpaling daripada dosa, lalu menyalahkan Tuhan. Syukurlah penduduk Niniwe telah merebut peluang terakhir yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Raja, para pegawainya dan seluruh rakyat berpuasa serta bertaubat. Dan akan mereka bahkan juga dibuat berpuasa. Akibatnya Tuhan berlembut hati dan tidak jadi mendatangkan malapetaka ke atas mereka. Mengapakah Tuhan berlembut hati? Kerana pertaubatan mereka begitu mendalam dan bersungguh-sungguh sehingga menyentuh hati Tuhan yang telah mengisytiharkan murka dan kebinasaan. Daripada raja hingga kepada rakyat, bahkan tenakan pun dibuat untuk berpuasa. Dengan pertaubatan yang begitu sepenuh hati, bagaimana mungkin hati Tuhan tidak tersentuh? Sudah tentu hatinya tersentuh. Bahkan jika penyakit yang membawa maut datang sekalipun, apabila seseorang mempersembahkan puasa dan doa dengan hati yang benar-benar hancur dan menyesal, perubahan boleh berlaku. 여러분 아무리 죽을 병이고 해도 정말 이렇게 참 독에 잡아가지고 Itulah sebabnya saya sering menekankan perkara ini. Mengapakah saya mengatakan bahawa ada orang yang tetap tidak sembuh walaupun telah banyak didoakan? Kerana saya tidak melihat air mata pertaubatan dalam mata mereka. Saya berkata demikian kerana pertaubatan yang sejati akan membawa air mata. Jika seseorang benar-benar telah bertaubat, mengakui dosa-dosa lampau dan penyembahan berhalanya, maka matanya akan dipenuhi oleh air mata di hadapan Tuhan. Kemudian apabila mereka melihat perkara-perkara yang baik sekalipun, air mata akan mengalir. Dahulu mereka tidak begitu, tapi sekarang dengan pertaubatan sungguh-sungguh dari hati, mata mereka dipenuhi oleh air mata. Kata-kata seperti itu membawa rasa sesal sekali lagi dan seseorang akan menyedari, dahulu aku begitu jahat, tapi sekarang aku telah bertaubat dan hatiku telah berubah menjadi baik.
Dengan pertaubatan seperti itu, doa apa yang tidak akan dijawab? Kerana tanpa pertaubatan seperti itu, tidak setitik air mata pun akan jatuh. Banyak antara anda mungkin dahulu tidak menitiskan air mata walaupun berkata bahawa anda sudah bertaubat. Namun begitu, apabila anda benar-benar bertaubat dari hati, air mata akan mula mengalir. Pertaubatan itu membawa air mata yang melimpah. Sekarang bahkan satu kata kecil tentang kebaikan pun membuatkan anda menangis. Hal ini menunjukkan bahawa kejahatan telah meninggalkan hati dan hati itu telah diubah menjadi kebaikan. Itulah sebabnya air mata mengalir. Syukurlah penduduk Niniwe telah merebut peluang terakhir yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Raja, para pegawainya dan seluruh rakyat berpuasa serta bertaubat. Bahkan tenaga mereka juga dibuat untuk berpuasa. Akibatnya Tuhan berlembut hati dan tidak mendatangkan malapetaka ke atas mereka. Dengan cara ini Tuhan kita kadang-kadang mendatangkan penghakiman dalam keadilan dan kasih yang sempurna. Dan pada waktu lain dia menarik balik penghakiman yang telah dirancangkannya. Tempoh rahmat 7 hari yang diberikan sebelum banjir pada zaman Nuh merupakan ungkapan kasih Tuhan yang menyempurnakan keadilannya. Hari itu datang daripada belas kasihan Tuhan yang menawarkan keselamatan walaupun hanya kepada seorang yang mahu masuk ke dalam bahtera. Pada ketika ini, ada satu fakta penting iaitu 7 hari sebelum banjir, Tuhan menyuruh Nuh, keluarganya dan binatang-binatang pilihan masuk ke dalam bahtera. Dan Tuhan memerintahkan supaya pintu bahtera itu ditutup. Oleh itu sepanjang 7 hari tersebut, Nuh tidak lagi dapat mengisyaratkan kepada dunia penghakiman banjir akan segera bermula. Mengapakah Tuhan memberikan tempoh rahmat 7 hari tapi tidak lagi membenarkan amaran? Tidak lagi membenarkan amaran tentang penghakiman diberitakan? Mengapakah dia tidak menyuruh Nuh membiarkan pintu bahtera terbuka sehingga saat terakhir, sebaliknya memerintahkan supaya pintu itu ditutup? Penghakiman banjir pada zaman Nuh merupakan gambaran kecil tentang ketentuan pemupukan manusia. Dalam Lukas 17 ayat 26 hingga 27, Yesus berkata, sebagaimana yang berlaku pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada zaman anak manusia. Mereka makan, minum, berkahwin dan dikahwinkan hinggalah waktu Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu banjir melanda dan membinasakan mereka semua. Banjir itu datang dan membinasakan mereka semua. Sehingga hari Nuh masuk ke dalam bahtera, manusia tetap makan dan minum, berkahwin dan dikahwinkan, walaupun penghakiman sudah dekat dan telah diberitakan. Kemudian banjir datang dan membinasakan mereka semua. Sejak saat Nuh mengetahui penghakiman banjir akan datang, dia bersungguh-sungguh memberitakannya kepada manusia. Namun begitu orang ramai tidak mendengar kata-kata Nuh. Sebaliknya mereka mengejek dan mengkritiknya. Fenomena yang sama juga akan berlaku pada zaman anak manusia, iaitu ketika Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan dengan tekun memberitahu kedekatan waktunya melalui hamba-hamba dan pekerja-pekerjanya. Orang mendengar seruan ini, menyambut Tuhan Yesus dan bertaubat daripada dosa mereka akan menerima keselamatan. Namun begitu banyak orang yang begitu tenggelam dalam dunia sehingga tidak mahu mendengar Injil, malah memusuhinya. Hal ini kerana kuasa Antikristus menjadi semakin kuat apabila akhir zaman semakin dekat. Namun begitu, apabila waktu yang ditetapkan tiba, Tuhan Yesus akan turun di angkasa dan orang percaya akan diangkat untuk memasuki perjamuan kahwin 7 tahun. Sementara itu di bumi, masa kesengsaraan besar 7 tahun akan bermula. Orang yang tertinggal ialah orang yang tidak pernah percaya kepada Tuhan, ataupun orang mengaku percaya tetapi tidak mempunyai iman yang menyelamatkan.
Namun begitu, antara mereka ada juga mungkin tersedar setelah menyaksikan peristiwa pengangkatan itu. Pada akhirnya, hanya sekam yang akan tinggal di bumi ini. Bahkan orang yang mengaku percaya jika mereka bukan gandum yang sejati, tidak akan diangkat. Sekamlah yang akan tertinggal. Mereka akan masuk ke dalam kesengsaraan 7 tahun itu. Saya sering menjelaskan masuk ke sekam. Orang melakukan dosa yang membawa kematian, iaitu kerja-kerja badani. Itulah sekam yang paling buruk. Itulah yang benar-benar sudah rosak. Mereka tidak berdoa, tidak menguduskan hari Sabat yang baik, tidak memberikan persepuluhan dan mengabaikan firman Tuhan. Jika seseorang benar-benar percaya, siapa yang akan mengabaikan perkara-perkara ini? Hari Sabat ialah hari kehidupan dan berkat. Persepuluhan membuka gudang syurga dan memberkati kita dengan kelimpahan. Jika seseorang tidak melakukan perkara-perkara ini, hal itu bererti dia sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya. Walaupun firman diberitakan, mereka tidak mempercayai firman Tuhan. Mereka menduduk gereja ini terlalu menekankan soal wan. Walaupun mereka mengatakan bahawa mereka percaya, mereka masih sekam. Pada hakikatnya mereka tidak benar-benar percaya. Jika mereka sungguh-sungguh percaya, mereka akan taat kepada firman Tuhan dan menerima berkat. Tapi mereka tidak melakukannya kerana mereka tidak mempunyai iman. Ada juga melakukannya, tapi hanya dengan separuh hati. Alkitab yang jelas menyatakan persepuluhan penuh. Namun banyak orang yang tidak memberikan persepuluhan dengan sepenuhnya kerana hati yang keberatan. Oleh itu, bahkan antara orang seperti ini ada juga yang mungkin tersedar setelah menyaksikan peristiwa pengangkatan itu. Hanya pada waktu itu mereka akan menyadari bahawa Alkitab adalah benar dan bahawa syurga serta neraka benar-benar wujud. Bagi orang seperti itu, untuk diselamatkan dan masuk ke syurga, mereka mesti berpegang teguh kepada iman dalam Yesus Kristus. Tidak kira apa-apa pun penyiksaan atau ancaman dihadapi oleh mereka. Oleh sebab Roh Kudus sudah pun ditarik kembali, mereka mesti mempertahankan iman mereka sepandang mata dengan kehendak sendiri. Apabila kesengsaraan 7 tahun menimpa orang yang tinggal di bumi ini, mereka tidak akan menerima pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus akan benar-benar tiada. Oleh itu mereka mesti mempertahankan iman hanya dengan kehendak mereka sendiri. Memelihara iman dengan pertolongan Roh Kudus dan memeliharanya dengan kekuatan kehendak sendiri adalah seperti perbezaan siang dan malam. Pada masa lalu, ketika saya berpuasa selama 21 hari, 15 hari atau bahkan seminggu, hal itu tidaklah terlalu sukar. Hari pertama atau kedua memang susah, tapi selepas itu ia menjadi lebih mudah untuk saya tanggung. Namun begitu semasa puasa 40 hari, mulai hari ke-6 dan seterusnya, Tuhan tidak lagi menopang saya. Tanpa sokongannya, puasa menjadi sangat sukar untuk saya tangguh. Bahkan puasa 3 hari pun menjadi sangat berat tanpa pertolongannya. Jika Tuhan menopang anda, 3 hari pun terasa mudah berlalu. Tanpa sokongannya, bahkan 3 hari terasa begitu meletihkan. Apabila anda sedang bertaubat daripada dosa-dosa tertentu, Tuhan tidak menopang anda. Sebab itulah puasa terasa begitu sukar. Oleh sebab hal itu berkaitan dengan pertaubatan daripada dosa. Oleh itu setiap hari saya bertahan semata-mata dengan kehendak sendiri. Kehendak manusia saja sebenarnya tidak mampu menanggung puasa 40 hari. Namun begitu saya tetap bertahan dengan keazaman. Mengapa? Kerana puasa bererti jika aku mati, biarlah aku mati. Walaupun kematian datang, saya tidak boleh meninggalkan puasa itu. Hari itulah janji yang telah saya buat kepada Bapa. Oleh sebab saya telah berjanji saya akan berpuasa, maka saya mesti menempatinya, tidak kira apa-apa yang terjadi. Tidak kira berapa sukanya, saya tidak boleh membatalkan puasa. Hari itu ialah soal jika aku mati, biarlah aku mati. Sekalipun kematian datang, adakah saya akan berhenti berpuasa? Tidak. Oleh itu Tuhan bahkan tidak membenarkan saya tidur. Dia tidak membenarkan saya tidur, maka puasa 40 hari akan terasa seperti 20 hari sahaja kerana separuh masa akan saya habiskan dan tidur. Namun begitu Tuhan tidak membenarkan saya tidur. Hari itu sangat menyakitkan kerana Tuhan menahan tidur daripada saya. Saya bertahan hari demi hari. Jika Tuhan membenarkan saya tidur, saya mungkin dapat membaca Alkitab. Tapi saya bahkan tidak mampu melakukannya. Di Onsari saya menghadiri setiap ibadat. Subuh, siang, ibadat kurnia rohani dan malam.
Tambah pula waktu itu dikatakan musim paling sejuk dalam 60 tahun di Osari. Suhu turun hingga negatif 17 darjah Celsius. Apabila saya masuk ke dalam gua, frost telah terbentuk begitu tebal sehingga bahagian dalam gua dipenuhi olehnya. Namun begitu saya tetap bertahan sehingga hari ke-40, disokong semata-mata oleh iman dan kehendak. Selepas selesai puasa dan doa itu, Bapa menjelaskan kepada saya, dia berfirman, sebelum ini aku menopang anda semasa berpuasa. Tapi kali ini semasa puasa 40 hari itu, aku langsung tidak menopang engkau. Engkau bertahan dengan kehendakmu sendiri. Engkau menang dengan kehendakmu sendiri. Dan hal itu sama seperti telah menyelesaikan beberapa kali puasa 40 hari. Oleh sebab saya menang tanpa sebarang sokongan ilahi, Tuhan berfirman bahawa hal itu seolah-olah saya telah menyelesaikan banyak puasa 40 hari. Demikian juga apabila seseorang jatuh ke dalam kesengsaraan 7 tahun tanpa pertolongan Roh Kudus, mereka mesti bergantung sepenuhnya kepada kehendak sendiri, bahkan sehingga ke tahap mati syahid. Dan hal itu bukanlah perkara yang mudah. Tuhan Bapa mengizinkan tempoh kesengsaraan 7 tahun itu kerana dia tahu bahawa walaupun pada waktu itu masih ada orang yang akan diselamatkan. Kepada orang yang tidak dapat diselamatkan melalui keadilan sahaja, dia memberikan satu peluang terakhir. Tempoh rahmat 7 hari sebelum banjir mempunyai maksud yang sepadan dengan kesengsaraan 7 tahun. 7 hari sebelum banjir, Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, sama seperti anak-anak Tuhan yang diselamatkan akan masuk ke dalam perjamuan kahwin 7 tahun. Begitu juga sebagaimana masih ada keselamatan sisa semasa kesengsaraan, walaupun pintu bahtera telah ditutup, yang masih boleh dibuka bagi sesiapa yang mengetuk sebelum banjir bermula. Seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 4, Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan dan mempunyai dan beroleh pengetahuan tentang kebenaran. Sepanjang tempoh rahmat 7 hari sebelum banjir, tiada sesiapa lagi memberikan amaran tentang penghakiman. Hal ini kerana Nuh dan keluarganya sudah berada di dalam bahtera. Hal ini menyerupai masa kesengsaraan, apabila Roh Kudus akan ditarik kembali dan iman mesti dipelihara dengan kehendak sendiri. Setelah pintu bahtera ditutup, hanya orang menyadari dan bertaubat atas diri sendiri dapat merebut peluang keselamatan itu. Namun begitu, daripada begitu banyak manusia, tidak seorang pun bertaubat dan masuk ke dalam bahtera. Perkara yang sama akan berlaku semasa kesengsaraan 7 tahun. Pada mulanya banyak orang akan bertaubat, tetapi apabila penganiayaan berat datang ke atas seorang percaya, kebanyakan mereka akan jatuh, meninggalkan iman. Hanya sedikit akan mempertahankan iman mereka hingga akhir dan memperoleh keselamatan. Sebagai contoh, bayangkan seseorang hidup dalam iman, tapi suaminya menganiayanya dengan berkata, jika engkau pergi ke gereja, aku tidak akan membiarkan engkau hidup tenang. Ada orang yang di bawah tekanan seperti itu, akhirnya menyerah dan berhenti pergi ke gereja, lalu mengkhianati iman mereka. Mereka kelihatan hidup dengan setia, tetapi apabila penganiayaan datang, mereka berhenti. Apabila kesengsaraan tiba, banyak orang meninggalkan kawanan dan pergi. Hanya segelintir akan mempertahankan iman hingga akhir dan memperoleh keselamatan. Dengan cara ini, penghakiman banjir pada zaman Nuh menunjukkan banyak persamaan dengan tahap akhir pemumpukan manusia. Saudara-saudara yang saya kasih, sekarang mari kita meneliti ayat 6 hingga 7. Nuh berusia 600 tahun semasa banjir besar melanda bumi. Lalu Nuh bersama-sama anak-anaknya, isterinya dan menantu-menantu perempuannya masuklah ke dalam bahtera itu untuk menyelamatkan diri daripada banjir melanda bumi itu. Anak-anak Nuh, isterinya dan menantu-menantu perempuannya ialah orang percaya dan mengikut ketika Nuh membina bahtera serta memberitakan kehendak dan ketentuan Bapa. Dengan percaya dan taat kepada firman Tuhan yang diberikan melalui Nuh, mereka menerima berkat keselamatan yang luar biasa. Dengan cara ini, Nuh ialah seorang benar dan keluarganya juga taat. Oleh sebab mereka taat kepada kata-kata Nuh dan mengikutinya, mereka semua dapat diselamatkan. Keluarga Nuh percaya dan taat kepada kata-kata Nuh, walaupun belum ada tanda-tanda banjir yang kelihatan. Iman yang sejati ialah percaya walaupun tiada apa-apa yang dapat dilihat. Iman sejati sentiasa disertai oleh ketaatan. Iman Nuh ditunjukkan dengan membina bahtera pada waktu yang lama, hanya dengan taat kepada firman Tuhan, walaupun tiada apa-apa yang kelihatan.
노아가 아무것도 보이지 않는 상황에서 오직 하나님의 말씀에 순종하여 오랜 기간 방주를 지어왔던 Ibrani 11 ayat 7 menyatakan, 이에 대해 히브리서 11장 7절에서는 melalui iman Nuh yang diberi amaran tentang perkara-perkara yang belum dilihat, telah bertindak dengan rasa takut akan Allah. Nuh telah menyediakan batra untuk menyelamatkan seisi rumahnya. Membina batra yang begitu besar pastilah sangat sukar bagi keluarga itu. 방주를 그러니까 2, 3층에서 온갖 그 안에 방도 만들고 온갖 그냥 만들어야 되는데 Mereka perlu membinanya dengan 3 tingkat, bilik-bilik di dalamnya dan banyak perincian lain. Namun begitu mereka menyediakan batra itu dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Mereka tidak bersungut dengan berkata, ini terlalu susah. Bagaimana kita dapat membina semua ini? Sebaliknya mereka melakukannya dengan hormat kepada Tuhan. Inilah iman yang sejati dan beginilah kehidupan iman yang sepatutnya dijalani. 이게 참 믿음인 거죠. 이렇게 신앙생활도 이렇게 해야. Dengan demikian dia telah menghukum dunia dan mewarisi kebenaran menurut iman. 믿음을 쫓는 의의 후사가 되었느니라 했죠. Keluarga Nuh mengikutinya kerana iman dan tindakan mereka lahir daripada iman itu. Akhirnya iman inilah membawa keselamatan kepada Nuh dan keluarganya. Adakah Tuhan akan menghalang orang lain daripada masuk ke dalam batra jika mereka percaya kepada kata-kata Nuh? Sudah tentu tidak. Tuhan Bapa tidak menentukan terlebih dahulu bahawa hanya orang tertentu yang akan diselamatkan. Nuh memberitakan dengan tekun, tapi manusia mencintai dunia dan enggan mendengar atau mengabaikan kata-katanya. Akibat ketidakpercayaan mereka, mereka menghadapi penghakiman kebinasaan. Hal yang sama berlaku pada hari ini. Banyak orang mendengar Injil, tapi hanya sedikit yang benar-benar percaya dan mengikutinya. Banyak orang pergi ke gereja, tapi hati mereka tetap berada di dunia. Orang mengaku saya percaya dengan mulut, tapi masih mengasihi dunia adalah seperti orang yang tidak pernah masuk ke dalam batra. Izinkan saya memberikan satu gambaran. Katakan seseorang meletakkan sebelah kaki di dalam batra dan sebelah lagi di luar, yakni di dunia. Jika banjir datang dalam keadaan seperti itu, adakah dia dapat berpaut pada batra melalui badai itu? Tidak lama kemudian dia akan dihanyutkan ke dalam arus deras banjir. Oleh itu, orang yang cuba hidup dengan satu kaki di dunia dan satu kaki dalam iman tidak boleh dikatakan mempunyai iman yang sejati. Itulah sebabnya Yakobus memberikan amaran supaya kita tidak menjadi orang berpendirian tidak tetap. Orang yang mempunyai iman penyelamatan yang sejati akan masuk sepenuhnya ke dalam batra, sepenuhnya ke dalam firman dan menunjukkan tindakan yang memutuskan hubungan dengan dunia. Perkara yang sama juga berlaku kepada para pelajar dan golongan muda kita. Mengapakah saya menggesa anda untuk menjalani kehidupan iman yang sukar dengan berkata, jangan menonton ini, jangan menonton itu, tinggalkan ini, tinggalkan itu? Kerana jalan sempit ialah jalan keselamatan. Tuhan telah menyediakan syurga yang indah dan mengundang kita untuk masuk. Dia memanggil kita untuk masuk ke dalam batra. Oleh itu kita mesti masuk sepenuhnya ke dalam firman dan menunjukkan tindakan yang memisahkan diri daripada dunia. Namun begitu, adakah masih ada antara anda yang belum mempunyai keyakinan tentang iman keselamatan? Tarik kembali kasih anda terhadap dunia, undurkan kaki yang telah anda letakkan di dalamnya dan masuklah sepenuhnya ke dalam kebenaran. Dengan demikian anda akan menaiki batra keselamatan dan masuk dengan penuh kelimpahan ke dalam kerajaan yang kekal. 들어가실 수 있는 복된 여러분이 되시기를 바랍니다.
Dalam ayat 8 hingga 9 tertulis, pasangan segala binatang yang halal dan yang tidak halal, burung-burung serta segala yang berayap di bumi, yakni yang jantan dan betina yang datang kepada Nuh di dalam bahtera itu sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Sebenarnya telah disebutkan sebelum ini, semua binatang termasuk secara berpasangan, manakala binatang yang halal masuk sebanyak 7 pasang demi pemeliharaan spesies. Untuk tujuan tertentu, 1 pasang binatang yang tidak halal dan 7 pasang binatang halal juga dibawa masuk. Bagaimanakah binatang-binatang ini hidup semasa banjir? Ketika banjir besar mula, cahaya asas Tuhan ditarik daripada bumi dan sifat semula jadi binatang-binatang itu pun terselah. Tidakkah anda kadang-kala tertanya-tanya ketika membaca Alkitab bagaimana bahtera itu boleh mengandungi singa, harimau, ular dan segala jenis makhluk, namun semuanya hidup bersama tanpa bergaduh? Beruang yang lemah, yang kuat, yang ganas, yang menakutkan, semuanya ada di situ. Ada yang mempunyai gigi yang mampu membaham dalam satu gigitan. Jadi bagaimana semua binatang itu dapat hidup bersama dalam ruang yang sama? Angkat tangan jika anda pernah memikirkan perkara ini semasa membaca Alkitab. 물어 삼키는 이런 것도 있는데 어떻게 그 공간 안에 같은 공간 안에서 살았을까? 성경에 있다가 이런 거 생각해 보시면 한번 손들어 보세요. 때리세요. Turunkan tangan. Jika tidak pernah, art itu bermaksud anda belum membaca dan teliti. Bacalah dan teliti. Sudah tentu persoalan seperti ini akan timbul. Semua makhluk itu masuk ke dalam bahtera, singa, harimau, beruang, ular. Bukankah binatang itu hidup bersama untuk begitu lama? Memberikan makanan kepada binatang itu jelas. Tapi bagaimana semua binatang itu hidup tanpa bergaduh? Bukankah kita sepatutnya secara semula jadi memikirkan perkara ini? Kemudian apabila khutbah menerangkannya, anda akan menghindari. Itulah sebenarnya saya tertanya-tanya. Jika anda mengatakan bahawa anda telah membaca dan teliti, tapi tidak pernah memikirkan perkara ini, bagaimana hal itu boleh terjadi? Apabila saya membaca Alkitab dengan mendalam, semua persoalan ini muncul dalam fikiran saya. Oleh sebab itu, saya harus berdoa dan mencari jawapan bagi persoalan-persoalan tersebut. Sifat asas binatang-binatang itu telah terselah. Oleh itu, bagaimana semua binatang yang tidak terhitung banyaknya itu dapat hidup bersama di dalam bahtera selama lebih daripada setahun? Sekian saja khutbah untuk hari ini. Kita akan bersama pada minggu hadapan. Hal ini benar-benar membuatkan anda tertanya-tanya. Bagaimanakah haiwan harimau dan singa hidup bersama beruang tanpa bergaduh? Adakah yang lebih kuat memahami yang lain? Bagaimanakah pula dengan ular-ular yang merayap di sekelilingnya?